Seorang dan pukul 9. Okay. On kamera, Amirul, Amir. Start. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk meeting kita pada malam ini. Khususnya tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada tajuk ataupun perkongsian kita yang pertama, iaitu topik soya, protein dan vitamin oleh Vice Manager Amirul Arif. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada beliau. Dijemput dan dipersilakan. Okay, terima kasih Amirul atas jemputan untuk malam ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amirul Arif akan membentangkan tajuk soya, protein dan vitamin. Sebelum tu saya nak share saya punya slide. Sekejap. Okay, boleh nampak? Okey, nampak. Okey. Ini ada berapa orang ni? Baru 15 orang. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Jadi malam ni saya akan berkongsi tentang soya, protein dan vitamin. Jadi sebelum saya memulakan perbincangan kita pada malam ini, saya nak berdiskusi sikit dengan hadirin semua. Sebenarnya pada pendapat hadirin semua, buat syuhur ni susah ke senang? Siapa boleh cuba untuk memberi pendapat mereka tentang perniagaan ini? Ada? Siapa nak cakap? Along ke Kak Mok ke? Nanti saya bagi. Okay, silakan. Ada ke? Tak ada. Amirul, MC, selaku MC, ada komen tak? Tak ada, tak apa. Kalau dengan cara yang betul, mudah, insyaAllah. Jadi bagi pendapat saya, untuk buat syuhur ni tak adalah mudah dan tak adalah begitu susah. Tapi benda yang paling penting, yang apa yang saya nampak dalam syuhur ni, untuk kita betul-betul berjaya dalam syuhur tu, jiwai perniagaan tu dan perasaan nak untuk berniaga tu sangat-sangat perlu kalau kita betul-betul nak berjaya dalam syuhur. Tapi untuk hadirkan perasaan dan minat dan untuk menjiwai perniagaan tu untuk semua orang tidaklah begitu mudah. Ada jalan cerita masing-masing yang mana cerita tu akan membuatkan kita lebih bersemangat dalam berniaga. Jadi sama-samalah kita menjiwai perniagaan ini sepenuh hati dan menanam minat dan perasaan ingin berjaya tu sama-sama. Walaupun benda tu tidaklah begitu senang. Bagi saya benda tu sangat penting, walaupun nampak macam simple, tapi benda tu akan mengubah cara kita menguruskan perniagaan ini. Sekian. Tu apa saja perkongsian sebelum saya memulakan untuk melengahkan masa semua tu. Okey. Okey. Jadi kita pergi pertama sekali kita pergi ni. Okey, ni adalah kelas-kelas makanan yang ada dalam muka bumi ni . Antaranya adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, garam mineral, air, pelawas. Jadi semua benda ni sebenarnya badan kita perlukan untuk menjalani kehidupan seharian. Jadi
kita kena cukupkan lah semua benda ni. Jadi seterusnya ni adalah piramid makanan yang mana pengambilan apa yang kita kena ambil banyak dan apa benda yang kita kena ambil sikit. Jadi kalau atas kali ni kita tengok makanan dan minuman yang tinggi lemak gula. Jadi benda ni tidaklah sepatutnya kita ambil dalam kuantiti yang banyak. Sama, dan bawah dia adalah lemak, mentega dan minyak. Kena ambil juga dalam kuantiti yang sikit. Jadi macam yang ketiga ni protein, daging, ayam, ikan. Ni makanan harian kita yang selalu kita ambil. Tapi tak bolehlah ambil begitu banyak juga, kena pandai-pandai ambil portion masing-masing. Ni yang ke bawah pada protein tu adalah susu, yogurt dan keju. Dan bawah tu kita panggil karbohidrat, bijirin, roti, kentang. Dan bawah sekali adalah sayuran. Benda yang paling banyak dalam makanan harian kita yang kita perlu ambil adalah sayuran, salad dan buah-buahan. Jadi benda ni sangat penting dalam makanan kita. Tapi kita dalam dunia sekarang ni kita tak tahu sama ada sayuran, salad, buah-buahan ni betul-betul sihat ataupun memang dah penuh dengan chemical lah. Bila dia duk tanam, dia dah letak baja, duk spray. Kita pun tak tahu dia punya apa kita panggil kualiti makanan tu. Adakah betul untuk menjaga kesihatan atau tak? Sebab tu Chong Ho hadirkan satu produk namanya soya protein. Yang mana soya protein ni kita tahu memang betul-betul akan mencukupkan protein kita. Jadi apa itu protein? Protein ni penting sebab dia dapat menghasilkan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi otak dan tumbuh kita. Dia juga adalah bahan mentah untuk bina sel dan tisu. Maknanya sel dan tisu kita ni tak semuanya sentiasa elok dalam badan kita. Jadi protein ni akan membantu badan kita untuk baiki dia lah. Jadi sel-sel yang ada dalam badan kita ni, sel darah, sel imuniti, sel kulit, sel rambut, sel kuku, sel tulang. Jadi ni semua sel-sel ni protein akan membantu untuk bina dia. Jadi protein juga adalah bahan mentah untuk tubuh hasilkan enzim. Jadi dalam sistem pencernaan kita, protein juga diperlukan untuk mencerna makanan tu. Jadi apa yang terdapat dalam protein Chong Ho ni? Jadi pertama sekali adalah soya protein terasing, isolated. Kalau kita tengok dekat pasar malam apa semua ada juga, taufu pho semua ada jual soya kan. Tapi bezanya protein Chong Ho ni dia dah singkirkan purin. Kalau yang dekat pasar malam tu biji kacang kita tak tahu sama ada dia dah singkirkan purin ataupun tak. Sebab purin ni adalah satu makanan yang tidak baik yang mana akan membawa kepada kesihatan kita akan jadi lagi tak baik sebab kalau kita ambil kuantiti purin yang banyak. Jadi protein Chong Ho ni dia dah singkirkan purin tu dan dia 95% lebih mudah diserap atau hadam. Lepas tu bahan yang ada dalam soya protein ni pula adalah enzim betik dan nenas. Tadi soya protein terasing, yang kedua adalah enzim betik dan nenas. Dia bantu urai protein kepada molekul lebih halus. Dia dah letak dah siap-siap enzim dalam soya tu yang mana dia akan tolong badan kita untuk urai. Selalu makanan tak ada enzim-enzim ni. Jadi Chong Ho dia letakkan enzim ni untuk membantu badan kita untuk menguraikan dia. Dan dia penyerapan protein. Yang ketiga adalah lecithin. Lecithin ni untuk sel dan saraf. Lepas tu dia dapat kurangkan timbunan lemak, gumpalan darah di arteri dan hati. Dia juga dapat kurangkan tekanan darah tinggi. Lepas tu galakkan perkembangan otak. Yang mana kalau untuk budak-budak, soya protein ni juga dapat digunakan sebagai minuman susu untuk budak-budak sebab dia bagus untuk otak. Yang ketiga, ibu hamil juga dia perkembangan untuk otak janin. Dia juga cegah Alzheimer, eczema. Lepas tu mengembalikan kandungan air dalam kulit, dapatkan lembut kulit yang kering dan kesat. Okey, seterusnya. Okey, kita dah tahu ada 3 bahan dalam soya protein ni. Kita tengok pula semua protein yang macam mana kita boleh dapat daripada makanan. Jadi makanan yang kalau protein ni kita boleh dapat pada daging, ikan, telur, ayam, itik dan produk tenusu. Seperti yang saya kata awal tadi, protein ni semua kita tak tahu betul-betul dia protein yang baik ataupun protein yang tidak baik. Jadi sebab tu kita memerlukan makanan tambahan seperti soya protein Chong Ho
ni, yang mana kita tahu protein tu memang betul-betul sihat dan dapat membantu badan kita. Jadi yang kedua ni adalah sayur-sayuran, kekacang dan bijian. Dia juga sumber protein tak lengkap. Okay. Jadi berapa banyak yang kita perlu sebenarnya protein ni? Jadi berdasarkan apa yang ditulis dalam slide Ambil ni, on dah kamera dewasa Amir. make on dah. Tak ada pun. Tak ada. Tak Kamera apalah. buat problem Tak. Okey. Kamera laptop ni memang tak betul kadang-kadang. Ni. Tu berada. Okay, yang ni dewasa 1 kilogram. Kalau macam saya, berat saya 60 kilogram. Jadi saya memerlukan 60 gram protein yang kualiti lah. Itu ni berdasarkan kajian lah. Jadi kalau kita ambil ayam apa, kita pun tak tahu berapa banyak protein yang dapat diserap dalam badan kita. Jadi kalau tengok dalam bawah ni, kotak bawah belah kiri ni. Jadi sepaket protein yang ni dia ada 10 gram. Jadi harga soya protein ni RM65. Jadi kalau kita bahagi 30, maknanya sepaket jatuh RM2. Jadi sehari kita, kalau kita nak makan pemakanan tambahan untuk protein ni, kita hanya perlu bayar RM2 lah untuk makan. Ni soya protein ni harga dia RM65. Jadi seterusnya ni bayi kanak-kanak 1 kilogram 2 gram protein yang kualiti. Kanak-kanak dia perlukan lagi banyak protein sebab untuk tumbuh sarang mereka. Jadi cukup tak protein yang kita ambil. Jadi sebelum saya ke slide Vital King, saya ada perkongsian sikit untuk cerita pasal testimoni soya protein ni. Jadi kalau ikut apa pengalaman saya, protein ni sangat bagus sebab dia dapat membantu untuk repair sel-sel. Contoh kalau macam saya ni pemain bola. Jadi tendensi untuk injury tu sangatlah tinggi. Tapi apa yang saya perasan, kalau saya main bola dan lepas saya bermain tu, saya ambil protein ni, recovery rate untuk saya kembalikan otot saya dalam kondisi yang baik tu sangatlah tinggi. Tu untuk saya, maknanya dia betul-betul membantu otot dan tisu-tisu kita membaik pulih lah. Apa yang saya nak sampaikan kat sini. Jadi soya protein ni cara nak buat dia macam kita minum, kalau pergi gym tu kita minum shake apa protein tu lah. Kita buayak dalam 250 ml. Lepas tu kita shake dah. Macam tu cara nak minum protein. Jadi protein ni bagus juga untuk saluran pernafasan, untuk cairkan kahak. Bagus untuk kalau ada luka-luka dalam usus pun, dia dapat membantu untuk sembuhkan luka-luka yang di dalam badan. Jadi itu perkongsian saya sedikit sebanyak, yang mana soya protein ni betul-betul membantu kita dalam membaik pulih tisu dan otot-otot kita. Seterusnya kita pergi kepada Vital King. Vital King pun minggu lepas pun dah ada orang cuba sampaikan, tapi saya sampaikanlah sekali lagi. Jadi Vital King tu apa? Beza Vital King dengan protein ni, dia dua protein. Cuma Vital King ni dia high grade protein. Dia protein yang lebih, kira macam kalau ikut sains dia lagi kecil lah. Jadi senang lagi nak diserap oleh badan kita. Kalau dalam sains dia, kalau protein dipanggil amino acid lah. Ni lah Vital King. Dia kita panggil paling kecil lah protein tu dalam, kalau kita belajar sains tu, yang senang diserap oleh badan. Jadi Vital King ni adalah hasil dari Institut R&D Bioteknologi Kumpulan Johor. Dia adalah makanan berkhasiat semula jadi. Tapi kandungan dalam Vital King ni dia ada collagen, hydrolysasi, ada lemon verbena, bioenergy, ribose, fiber, oligosakarida dan kalsium. Jadi dia ada 4 bahan ni. Jadi collagen hydrolysasi ni apa? Dia adalah hasil daripada bioteknologi. Maknanya R&D Johor ni menghasilkan collagen yang betul. Kira dalam Vital King kita ni ada collagen di dalamnya. Kalau contoh untuk awet-awet muda, Vital King ni antara produk yang bagus untuk awet muda sebab dia mengandungi collagen. Jadi dia mengandungi 19 jenis asid amino yang berlainan, batu molekul sangat halus. Dia sangat mudah diserap oleh badan. Dia mudah diurai oleh enzim badan, saluran usus, dapat sampai ke organ tertentu dengan segera melalui darah. Sebab apa? Dia dah betul-betul protein yang terkecil yang mana senang nak diserap. Berkumpul di bahagian tulang lembut dan melindungi sendi.
Jadi fungsi kolagen hidrolizasi ni dia menjaga kesihatan sendi. Jadi dia dapat bantulah pembaikan dan pembentukan semula sel-sel tulang-tulang lembut kat sendi kita. Jadi dia juga dapat mengekalkan keserian kulit tu. Sebab apa? 75% daripada dermis kulit adalah terbentuk daripada kolagen. Jadi kolagen ni dapat kolagen dalam Vitakin ni dapat melembabkan kulit, menjadikan kulit lebih kenyal, elastik, dan lebih kuat lah. Kolagen ni juga dapat memperbaiki tisu-tisu kulit secara terus, mengekalkan keserisian dan kekenyalan kulit. Yang ketiga, dia memperlambatkan proses penuaian. Maknanya kulit kita ni dia lambat sikit nak kedut tu. Sebab dia ada kolagen ni. Dia juga dapat melansingkan badan. Dia juga dapat menguatkan fungsi pembuluh darah hati. Ini adalah fungsi kandungan pertama yang ada dalam Vitakin. Yang kedua adalah lemon verbena. Jadi lemon verbena ni adalah sejenis herba semula jadi. Kandungannya dapat menghilangkan radang, dapat menyah toksik, menghilangkan panas. Bagus juga untuk menghilangkan panas, melancarkan kencing, mempergiatkan fungsi sistem pencernaan. Lemon ni dia berfungsi lebih kurang macam fiber lah. Jadi dia dapat menguatkan semangat dan menenangkan fikiran kita juga. Jadi secara tradisional digunakan untuk merawat asma, demam, perut kembung, cirit-birit dan masalah kulit. Dan last sekali kajian sains telah membuktikan ia dapat menghilangkan radang. Maknanya inflammation dalam badan kita juga, Vitakin ni dapat tolong untuk kita menghilangkan inflammation dalam badan. Sebab apa? Bila kita makan linzi, inflammation ni keradangan dalam badan kita tinggi. Jadi Vitakin ni juga dapat membantu untuk kita menghilangkan radang tersebut. Dan yang ketiga, kandungan yang ada dalam Vitakin ni adalah bioenergy ribose. Ribose ni ialah sejenis karbohidrat. Maknanya kalau kita ambil Vitakin ni juga ada karbohidrat yang kita dapat ambil. Dan ia adalah sumber bahan tenaga penting yang diperlukan oleh badan. Dia juga memulihkan tenaga dalam jantung, otot dan tulang dengan segera. Jadi untuk menerangkan tentang memulihkan tenaga dalam jantung ni, Vitakin ni juga antara benda yang saya pernah ambil sebelum beraktiviti sukan, yang mana dia memang betul memberi, kita panggil kalau dalam bola ni, dia dapat meningkatkan lagi stamina kita. Sebab bila kita minum, dia memang untuk jantung kan. Jadi kalau saya minum sebelum main bola, memang rasa perbezaan dia bila bermain tu. Itu sedikit sebanyak testimoni yang boleh saya kongsikan. Yang keempat ni, ribose dapat membentuk semula simpanan tenaga dalam badan. Tu pengambilan ribose ni juga dapat membantu pembentukan tenaga dalam jantung serta dapat mencegah sakit jantung. Jadi Vitakin ni juga bukan bagus saja untuk kulit, untuk sendi, dan dia juga sangat-sangat bagus untuk jantung. Jadi bioenergy ribose ni juga dapat membekalkan tenaga kepada badan dengan segera, supaya kita dapat hidup secara sihat dan bertenaga. Jadi tiada alasan letih untuk menjalankan senaman. Vitakin ni juga baguslah untuk siapa-siapa yang rajin exercise, yang mana untuk membantu tambahkan tenaga. Jadi kajian menunjukkan bahawa pesakit pembuluh darah jantung boleh menghadapi masalah kekurangan darah di bahagian jantung. Akibatnya sakit jantung ni dia serang tiba-tiba. Jadi penambahan ribose ni dia membantu pembentukan tenaga dalam jantung. Dia juga dapat kurangkan resiko kekurangan darah di dalam jantung. Jadi akhir sekali, fungsi Vitakin ni menguatkan tulang, menyihatkan sendi. Jadi dia juga dapat kenyalkan kulit. Lepas tu dapat mengekalkan kemudaan. Jadi kulit kita tidak senang nak kedut, membentuk otot, mengekalkan kelansingan badan dan menguatkan fungsi pembuluh darah hati. Jadi siapa memerlukan Vitakin ni? Jadi semua orang memerlukan Vitakin ni. Jadi golongan pertengahan umur dan golongan tua. Golongan tua sangat-sangatlah membantu mereka kalau ambil Vitakin ni. Jadi Vitakin ni juga mereka yang fungsi fisiologis semakin merosot perlu menambahkan pengambilan Vitakin. Maknanya tulang sakit, sendi sakit, jadi tenaga rasa kurang. Jadi Vitakin ni sangat-sangat diperlukan oleh golongan-golongan tersebut. Bagaimana hendak makan Vitakin? Vitakin ni lebih kurang sama je makan dengan soya protein tu, cuma dia tidak boleh ambil dengan kopi. Sebab Vitakin ni ada
dia tak boleh dicampur dengan kafein. Jadi kalau kita nak ambil Vitaking ni, kena selang dalam sejam atau setengah jam pengambilan kopi je, supaya Vitaking ni dapat diserap dengan baik ke dalam badan kita. Sebab kalau kita ambil sekali dengan kafein ni, dia akan merosakkan struktur protein Vitaking tu. Okay, sama juga nak bancur Vitaking ni, sama boleh campur dengan soya protein dan kita shake sekali. Jadi Vitaking adalah hasil bioteknologi moden. Jadi pilihan terbaik untuk hidup secara cergas. Jadi saya rasa sampai situ saja perkongsian saya pada malam ini, soya protein dan Vitaking. Jadi segala apa yang saya sampaikan ni tidak sampai begitu baik, saya minta maaf sebab saya pun dalam proses belajar untuk membentangkan dalam Johor ni. Jadi saya mengucapkan sekian terima kasih ya. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau nak cerita testimoni tentang penggunaan soya dan Vitaking, kita bagi laluan. Ada tak? Ni ada 30 orang dah ni. Adakah nak share? Ada, tak ada. Okeylah Amirah, next. Saya serahkan kepada MC.